أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير ولا تعسir وتمم بالkhair. Hari ini bertemu lagi setelah lama tidak bersiaran, ya, berhubung tentang semat solat, ya, sambungan dalam semat solat dalam YouTube, ya, iaitu Ustaz Muhammad Official dalam YouTube, dan disertakan pula hari ini. Baik, berhubung tentang semat solat ini membincangkan tentang fardunya atau yang sunatnya dalam rukun sembahyang. Ya, dalam rukun sembahyang tu terbagi pada 3 yang kita tahu, ya, mesti. Rukun pertama dinamakan rukun qalbi, kerja hati, menukar, ya, dalam ibadah waktu sembahyang, menukar niat. Tu umpama contohlah, bukan niat, kita nak mufarakah, kita nak masbuk, kita nak muafiq, itu kerja hati namanya, sabit qalbi, dalam hati, itu namanya rukun qalbi. Kemudian dinamakan rukun fi'li, perbuatan yang kita lakukan, fi'liyah, perbuatan kita, fi'liyah, ya, perbuatan, rukuk, i'tidal, sujud, ya, itu dinamakan rukun fi'li. Manakala rukun qauli, bacaan, seperti umul Fatihah, tak boleh tidak, bacaan, makhrajnya, sebutan hurufnya dalam Fatihah, ya. Kemudian dalam tahiyat akhir, ya, ini pentinglah, benda-benda yang mesti, ya, mesti dilaksanakan dengan betul. Itu di mana rukun qauli. Manakala membincangkan hari ini tentang semat solat, iaitu sembahyang tahiyatan masjid. Walaupun hari ini ramai orang tak dapat di masjid, tapi diharaplah kaum muslimin, ya, muslimat tak adalah, kaum muslimin, ya. Kalau kaum muslimat tu isteri-isteri lah, ya, tolonglah tegur suami tu kalau tak mau pergi masjid dekat dengan rumah, boleh pergi, ya, pergilah. Tapi caranya kena awal lah pergi. Tak awal pergi, apa, azan je tutup masjid. Kerana PKP yang masa ni, PKP, tahulah benda PKP ni kena jaga-jagalah. Kalau PKPP okey sikit, kalau PKPB okey sikit, jadi PKP saja. Ni baik. Jadi janganlah sampai tiga Jumaat, ya, kaum muslimin, ya, 3 Jumaat ni diharaplah kalau boleh carilah lokasi masjid yang berdekatan dengan rumah. Kalau masjid kita, tempat kita tu ditutup, ya, memanglah ada yang membolehkan, ya, disebabkan darurah, ya, sebabkan darurah boleh. Tetapi kita sebagai lelaki, kita kena pergi juga, ya. Kalau tak pun kita kena banyakkan solat bertaubat, mohon solat taubat, keampunan Allah SWT. Jangan lepas diri. Ni, jangan lepas diri. Kita kena solat Jumaat itu fardu ain bagi lelaki. Bagi perempuan tak ada, bagi lelaki. Tolonglah, ya. Sampai kadang-kadang sampai 3 minggu tak pergi solat Jumaat. Apa sebabnya? Cuba daerah yang kawasan-kawasan kita, kita yang tak boleh keluar daerah, untuk hari Jumaat dibolehkan 50 orang. Tapi kalau masjid itu, ini saya yang perkongsian dah, ya, masjid itu kalau jantan kuasanya, ya, pengurusinya apa, dipegang oleh oleh orang ramai, masyarakat ramai misalnya, memang sedikitlah untuk abuan bagi jamaah yang hadir. Lebih kurang kalau 50, sekurang-kurang 20 orang tu untuk pekerja masjid, ya tak? Jantan kuasanya, dari pengurusi, timbalan pengurusinya, ya, jantan kuasa ni saya tahulah, dekat rumah saya tu memang macam tu. Masjid yang dipegang oleh jantan kuasa daripada kalangan orang kampung. Dia kalau masjid itu jantan kuasanya yang dirajui,
yang dipegang oleh jawatankuasa daripada Jawi, pihak Jawi. Maka yang yang hadir untuk jawatankuasa itu tak ramai, sebab pegawai Jawi ini bukan sembahyang di masjid yang di ahli jawatankuasa masjid itu, tidak. Dia akan sembahyang di lokasi yang dekat dengan rumah dia, ya, atau lokasi dekat pejabat, ya. Ini sebab hari Jumaat hari kerja. Tapi bagi orang awam ni, janganlah kita lepas tangan. Oh, dah tak boleh, tak payah pergilah. Cari lokasi yang berhampiran, tidak keluar daerah, ya, kawasan. Misalnya ambil contoh, kalau sekarang di masjid, ya, di berdekatan dengan kita ditutup disebabkan jangkitan, ditutuplah, lebih kurang seminggu ke ditutup. Kita cari lokasi yang berhampiran dekat dengan rumah kita. Janganlah pergi akhir, pergilah awal. Ya tak? Dia waktu sekarang pukul 1 berapa? Kira 1:16 minit. Misalnya contohlah 15 minit waktu zuhur. Kita kena pergilah sebelum pukul 12.30. Ini 12.30 baru pergi, penuh dah. Jangan salahkan orang. Kita kena ikhtiar. Kita ahli sunnah wal jamaah kena ikhtiar. Kita nak makan pun kena ikhtiar. Semua kena ikhtiar. Dah, kita nak hidup pun cari rezeki, kena ikhtiar. Jangan berserah diri. Jangan kita berpegang dengan apa? Akidah yang lain. Seperti akidah apa? Kita akidah Jabariyah misalnya. Ya. Akidah yang tak ikut usaha kita. Ya itu. Jadi kita kena ikut pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kena usaha. Kita nak makan kena usaha, kita cari rezeki kena usaha. Begitu juga kita dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena usaha. Ya. Itulah. Dia kena usaha. Kita saling bantu-membantu. Suami isteri tegur, ya. Tegur suami, "Oh bang, abang dah dua Jumaat dah tak pergi." Mana boleh, dah tak ada pun masih dibuka. Ikhtiar. Ya. Ambil contoh di tempat saya. Saya duduk kawasan Jalan Sentul Pasar. Masjid Sentul Pasar itu tertutup. Tapi saya bertugas sebagai imam, tak ada masalah. Saya boleh pergi masjid saya bertugas walaupun ditutup. Boleh solat Jumaat, dan sehabis solat Jumaat kalau tak cukup 40 orang, kita kemudian dirikan solat zuhur 4 rakaat berjamaah. Tak apa. Itu untuk menampung, membolehkan. Ya tak? Tak masalah. Sebenarnya semua tak masalah. Itu ada tercatat dalam ulum fiqh, ada catat dalam hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya hanya yang kita kena pergilah. Jangan pula kita tak apalah. Ya, PKP. Jangan buat alasan gitu. Kita kena usaha. Mana masjidnya dekat. Sekarang canggih. Kita boleh tanya tok imam di situ. Kita bertanya, jawatankuasa situ, buka tak masjid ni? Buka untuk 50 orang. Kita kena awal datang mengisi ruang itu. Kalau kita lambat, tutup dah. 50 orang cukup, tutup. Itu memang peraturan yang diatur oleh pihak kerajaan. Kita akur lah. Kena akur. Ya tak? Kita jaga SOP, kena jaga betul. Ini berpunca daripada orang tak jaga SOP. Jangkitan ni semakin banyak. Allah Rabbi. Ya, selain daripada itu, kita mendekatkan diri sangat kepada Allah Ta'ala. Ya, dekatkan diri kepada Allah supaya hati kita lembut. Betul-betul tuan-tuan muslimin semua. Ya, saya bercerita ni perkara betul. Kita kongsi sama. Ya, sebab apa? Allah dah kata, "Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Tengok, Allah dah kata dalam firman-Nya, "Wahai Muhammad, kau beritahu kepada hamba kami, umatmu, ya, kami sentiasa dekat kepadanya. Ya, siapa yang berdoa kami kabulkan." Allah ni adil, ya. Allah adil. Minta kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Dukhan misalnya ayat 12, amalkan banyak kali. Wa idza apa dia kata? Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun, minta.
Ya Allah ya Tuhan kami, lepaskan, hapuskan, hanyutkan, hilangkan kami daripada, dan kalau orang-orang yang beriman tu daripada azab-Mu ya Allah. Ini azab semuanya, bala ni, ya, kerana kekurangan ibadah kita. Kita ni kepada Allah ni ambil sambil lewa, tapi kalau untuk dunia, bersungguh-sungguh. Macam mana seolah-olah kita ni takkan mati. Betul. Ya, kita ni cari bekal untuk mati. Sebab itu Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sementara, sifatnya sementara. Orang kaya pun akan mati, orang miskin pun akan mati, orang melarat pun akan mati, orang kaya, orang berilmu pun akan mati, orang tak berilmu pun akan mati. Pasti Islam ke kafir ke semua akan mati. Mati itu pasti, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sebelum kita mati itu, kita cari jalan perubatan kita. Nah, pertama perubatan pribadi, iaitu hati kita, supaya kita lekat kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Ta'ala. InsyaAllah Allah ni sangat adil, ya Allah. Ya, kalaulah kita berusaha juga, tapi kita disabitkan kena juga, itu dah kita ikhtiar. Tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Tapi sebelum kita terkena penyakit-penyakit yang membahayakan ini, jadi kita cari jalan. Cari jalan. Apa yang diberi panduan oleh pihak-pihak doktor, kita kena ikut. Itu sebagai ikhtiar kita. Ya tak? Sebagai ikhtiar kita. Ya. Pagi-pagi sebelum tidur kena kumbung, gosok gigi. Itu semua amalan Islam sebenarnya. Semua amalan kita yang beragama Islam sebenarnya. Kebersihan itu, mandi itu, sebenarnya amalan orang yang beriman, orang yang Islam. Tapi kadang-kadang kita sambil lewa. Ya tak? Sambil lewa. Kadang-kadang sedih bila Allah Bilal mengalunkan kalimah Ayyana salat. Tak ada yang sahut pun. Tak ada yang buru-buru nak datang ke masjid. Ini bila ditutup masjid, marah pula. Ini yang timbul masalah ni. Jadi kita kena beringat. Baik. Dalam solat tahiyatul masjid, apa yang dimaksudkan dengan sembahyang tahiyatul masjid? Sembahyang tahiyatul masjid itu ialah suatu sembahyang sunat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid, iaitu sebelum duduk. Sebelum duduk ini sembahyang tahiyatul masjid. Dan adakah sunat sembahyang tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ke dalam masjid itu telah duduk terlebih dahulu? Tidak. Dah duduk tak diperlukan sangat. Yang sunat adalah masuk masjid, buat solat tahiyatul masjid, barulah kita duduk. Ni. Baik. Tidak disunatkan bagi orang sembahyang tahiyatul masjid itu kecuali mereka duduk itu disebabkan terlupa. Kerana dia terus duduk, lupa dalam masa yang panjang, maka boleh. Dia terlupa, Allah aku tak buat tahiyatul masjid, bangun balik. Dia tak buat. Walau kerana terlupa, sebab terlupa, masanya duduk itu belum panjang. Tapi kalau terlalu panjang, tak boleh. Dia duduk-duduk, aku belum lagi tahiyatul masjid. Tidak, tak apa, itu boleh. Bagaimana lepas sembahyang tahiyatul masjid, macam kita sembahyang sunat biasa. Ya, tapi ada rukunnya, ada sunat abaatnya, ada sunat hayahnya. Ya tak? Ni. Walaupun di sembahyang sunat, ada rukunnya. Rukunnya dia ada 3. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Baik. Bagaimana lapasnya? Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sajaku sunat, bayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Ya, takbiratul ihram. Kemudian sembahyang istigharah. Sembahyang istigharah. Sembahyang istigharah ini boleh dicantum dengan sembahyang awamid. Ini dinyatakan dalam kitab Hidayatus Salikin, ada. Solat istigharah. Paling senang sebenarnya, tapi mudah ya. Imam Ghazali bagi panduan dalam kitab Hidayatus Salikin. Apa dia? Sembahyang istigharah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat saja. Bukan panjang. Di waktu malam. Di antara maghrib dan isyak ataupun selepas isyak, sebelum kita membuat solat witir,
ataupun bangun daripada tidur. Boleh istigharah. Ya. Tapi istigharah awabin ma'a istigharah. Lihat ya. Usolli sunatal awabin ma'al istigharati raka'atan lillah ta'ala. Ada di dalam kitab Hidayat Salihin yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada rakaat pertama, lepas kita salam, rakaat pertama lepas kita baca Fatihah, lepas baca Fatihah, kita sambung 6 kali surah Ikhlas. Apa surah Ikhlas? Qul huwallahu ahad 6 kali. Kemudian disambung dengan Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Rukuk, iktidal, sujud, bangun balik. Dan kita rakaat kedua, kita baca Fatihah lagi, habis Fatihah 6 kali surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6 kali. Kemudian diikuti dengan surah Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian diikuti dengan surah Nas. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Habis kita salam, munajat kepada Allah Taala. Jadi amalan-amalan ni sebenarnya, amalan-amalan semua ada disusunkan dalam kitab Bidayatul Salikin, Hidayatul Salikin, ada panduan, Bidayatul Hidayah, ya, Bidayatul Hidayah ada panduan, ya. Kalau kita nak rujuk lagi banyak dalam Al-Imam Ghazali surah banyak, ya. Penawar bagi hati Al-Imam Ghazali banyak, ya. Ni iaitu banyak kitab-kitab yang disusun oleh para alim ulama dulu kala. Jadi kita pandulah, ya, kita pandu, kita buat waktu-waktu yang sedap yang kita buat sebenarnya. Waktu-waktu yang kita boleh amal ni paling sedap, ya. Yang paling sedap waktu yang tenang. Iaitu di antara 1/3 daripada malam. Ya, 1/3 itu 3:30 malam. Ya, pukul 4:30 itu paling sedap. 1/2 tu awal sangat, ya, mungkin tak mampu. Jadi kalau istiqomah lah, ya, minta pada Allah. Ini nak cari bekal. Bukan susah nak cari bekal. Usaha je dengan kita beribadah, takarubkan diri pada Allah Taala. Ya tak? Bekal untuk dunia ni susah. Kena bisnes, jaga bisnes, kena apa, kita nak cari makan apa semua. Untuk dunia lagi payah. Betul. Untuk akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Ya tak? Sebab tu. Untuk dunia kita kena impakkan modal kita. Ya, untuk dunia dapat juga akhirat. Ya, kita impakkan. Sekarang ni kita nak tak banyak sikit pun kita boleh impakkan untuk Palestin, untuk Syria, banyak NGO. Tapi yang sekarang ni ada yang terus direct ke Palestin, ya, terus direct ke Palestin. Satu hamba Allah yang mengusahakan duduk di sana dan disambut pula kahwin dengan orang sana. Ya, alhamdulillah, ini satu hebat dia. Mudah-mudahan kita doakan, ya, setiap kali kita orang berjuang ni kita doakan. Mudah-mudahan kita ni tak mampu nak buat macam tu. Tak mampu, kita hanya dapat debu akaun kita masukkan sikit-sikit. Kongsilah sama. Tolong membantu. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman adalah bersaudara. Tak kira siapa. Tak sedih ke? Saudara kita di Palestin ditembak, di Syria ditembak oleh orang mal'un ni. Allah Rabbi. Ini semua, ya. Tapi kita kuatkan hati. Kita yang kat Malaysia ni tak ada lagi orang tembak, tak apa, tak ada. Nak ke masjid tak ada orang tembak. Betul tuan-tuan. Ya, kaum lelaki nak pergi masjid beribadah, tak ada orang tembak. Ya tak? Tak ada orang kacau tengah jalan. Aman sentosa lagi di Malaysia ni. Hanya nafsu kita yang tak mau. Sebab itu Rasulullah bila ditanya oleh sahabat, beritahu oleh sahabat, ya Rasulullah, kita telah berjaya dalam peperangan jihad fi sabilillah, dalam peperangan Badar dalam bulan Ramadan. Rasulullah kata belum. Rasulullah jawab, belum, kita belum lagi berjaya. Yang berjaya, yang susah nak melawan nafsu kita. Nafsu tidur, malah sangat. Allah. Dah, muda-muda tak apalah, dia lambat lagi mati. Wallahu a'lam. Ya, dah usia-usia ni masjid pun malah, semua malah. Apa nak jadi? Aku sebagai orang Islam, betul tak? Kena jihad. Orang di Palestin jihad menegakkan agama Allah. Kita di Malaysia kena jihad, ya, semangat untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Betul. Ya, rumah-rumah Allah masih ada. Kita kena pergi, ya. Kita kunjungi rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dah kita jadi orang.
Sebab itu bukan masalah beramal ni orang ada ilmu tu mesti beramal. Tak. Tapi yang eloknya ada ilmu. Yang elok, yang sepatutnya, yang baiknya orang ada ilmu. Yang beramal ni orang ada ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari. Ilmu ni jika boleh diamalkan bagi sebagai pokok yang berdaun ranting semua. Ghairu amalin kan mautin. Betul. Tidak diamalkan jadi pemalas. Jadi pemalas betul. Ni perkongsian saya lah ni ya. Bukan marah tapi ini sebagai satu apa kata dah, teguran ikhlas untuk saya ya. Untuk saya. Baik. Sembahyang istigharah ini yang bukan sembahyang memilih. Sembahyang istigharah ialah suatu sembahyang sunat 2 rakaat. Ia sunat dikerjakan apabila seseorang itu ragu-ragu pada menentukan pilihannya atau membuat sesuatu keputusan. Misalnya seseorang itu hendak kahwin sedangkan calon-calonnya terlalu ramai, maka sunat baginya sembahyang istigharah untuk menentukan pilihannya mana lebih baik daripada ada wanita tersebut, ataupun melapangkan hati hamba-Nya itu dalam membuat keputusan yang tepat, insya-Allah. Betul. Salah satu sembahyang istigharah ni kalau kita buat dalam mengikut kitab Hidayat Syarikin tu, solat awabil ma'an istigharati ini sangat penting. Kenapa? Jadi kita hati tenang. Betul tuan-tuan. Cuba amalkan. Tak percaya buat tiap-tiap mana. Cuba. Tak cuba tak tahu. Kita tak cuba tak tahu sedap tak sedap. Betul tuan-tuan. Kalau kita dah cuba, satu kelazatan. Dah. Nikmat, seronok. Tak buat, alah. Betul tuan-tuan. Ya, kita ibadah solat ni kita betul. Sebab tu orang-orang dulu, tok-tok kiai, orang alim-alim dulu, dia bangun malam 1/3 dia munajat pada Allah, dia buat sembahyang, exercise, badan sihat. Betul. Ya, badan sihat. Dia meninggal pun bukan kerana sakit, meninggal dia kerana ajal. Betul. Kita minta pada Allah Taala. Sakit-sakit biasalah orang lama bila naik ke 40, 50, 60 tu, ya, biasalah kaki sakit, semua sakit. Kita minta pada Allah Taala. Dalam surah Asy-Syu'ara ada, wa iza maritu fa huwa yashfin. Ya. Dalam surah Fussilat ada, ya. Wa iza batastum jabbarin, tepuk. Minta pada Allah. Minta ya. Memang sakit. Tapi ya, itu sebagai ikhtiar kita, minta pada Allah. Sebab Allah yang menyembuhkan. Makan ubat pun, makan ubat juga. Ya, makan ubat juga. Contohlah kecil manis darah tinggi, itu contoh. Fitrah dah usia dah. Memang ada doktor kata ada kecil manis darah tinggi. Okey, makan ubat. Tapi minum kopi manis, teh manis. Mana-mana ikhtiar kita? Di mana ikhtiar kita? Tak ada. Makan ubat. Seguni ubat pun takkan hilang. Betul, takkan kurang. Bila cek doktor, ayo, apa pasal tinggi? Kata doktor, makan kuih banyak tak? Hari raya. Betul. Itu sebabnya puasa ni banyak kesan. Kalau kita cek ya, cek balik kalau kita dah puasa kita cek. Betul, saya cek 6/3, 6.3. Paling tinggi pun 7.2, 7.6. Biasa. Normal. Biasa. Bukan normal normal. Normal. Biasa. Apa punca ni? Sebab kita jaga makan kita. Ya. Sekali-sekala bolehlah. Dudul tu kan teringin. Makanlah 2 ketul. Lepas tu kurangi. Sekarang ni nasi. Dulu nasi tak pasti dah. Kalau kita mampu nasi setakat sepinggan kecil. Ya. Gemuk tu tak boleh hilang, gemuk ya. Kurus slim macam mana? Kita tak exercise. Exercise malam ni cukup. Ya, bangun malam munajat, mendoa. Sujud kita lamakan. Minta pada Allah Taala. Betul, pertama tenang hati insya-Allah. Insya-Allah tenang hati. Kedua jiwa tenteram. Masalah-masalah apa? Sebenarnya semua kita serah pada Allah Taala. Itulah mana istigharah. Serah diri pada Allah Taala. Mana istigharah, serah diri pada Allah Taala. Kita hidup serah diri pada Allah Taala. Banyak serah diri pada Allah Taala.
Betul. Ya. Inilah yang mustahaknya kita. Bila kita mendapatkan dia keimanan kita dengan wabak dengan apa? Para sahabat begitu. Jadi kita ikut amalan-amalan para sahabat. Kita kena amanah diri kita. Jaga diri kita dalam muslihat dari penularan wabak ini. Jangan kita pergi tempat-tempat. Kalau pasar raya itu ramai, bersesak-sesak, kurang, jangan pergilah tak jadi. Pergi tempat lain. Betul. Kadang-kadang kita pergi pasar raya, Allahu Rabbi. Kita ikut SOP. Dia orang tak peduli. Ya, bila kata ikut SOP, ikut aturan, tak peduli. Masa nak bayar tu Allah, kita duduk dah lari sana, lari sini. Dia tak peduli. Kita ambil barang, kita ikut baris. Tiba-tiba dia melompat beli barang tu. Saya kata tak boleh lah gitu ke belakang. Alah, saya nak beli satu ni je. Itu jawapan bagi mereka yang tak berakal. Ikutlah aturan. Ya, ikut aturan. Sebab inilah kita penting dalam kita menghayati kehidupan ini. Kita ada sifat qanaah mesti ada. Qanaah kita mesti ada. Timbang rasa kita mesti ada. Maka barulah kita menjadi insan yang putus, ya, mukhlisin, yang ikhlas dalam penghidupan kita. Jadilah perkongsian kita dalam semat, ya, sembahyang ini, supaya kita jaga dalam semat sembahyang ini. Baik. Bagaimana lapas niat? Usolli sunnatal istigharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya jaga sembahyang istigharah, sembahyang pilih, menyerah diri pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala. Ni dibaca pada rakaat pertama sesudah Fatihah ialah kul a'udzu birabb, kul a'u apa dah? Kul a'u, kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Dan baca pada rakaat kedua sesudah Fatihah kul wallahu ahad. Inilah sebab ayat ini, surah ini sangat penting. Ingat tak peristiwa dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin, ya, keturunan ini kaum musyrikin, kalangan Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy, ditawarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku nak ikut agama yang kau anut, tapi kau kena juga pergi tengok bagaimana pengajaran atau amalan kami. Lalu malaikat Jibril segera datang mengantar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali akan aku ikut cara penyembahan kamu. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak layak juga mengikut cara kami. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak sekali-kali akan mengikut cara kamu. Ya. Wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy menawarkan pada baginda Muhammad SAW supaya kerjasama dalam agama. No, ketegasan. Allah memberi wahyu terus kepada malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah. Rasulullah terus terang melawan dengan hujahnya. Marah orang kafir musyrikin, apalagi maka baru masyarah. Pada malam itu masyarah, muncullah syaitan menjelma dirinya sebagai seorang kafir musyrikin. Apa kamu susah? Muhammad itu bukan ada ramai sahabat pengikutnya. Tangkap dia, bunuh sudah. Ini kata syaitan, iblis. Ujudu li Adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Memang ini sifat-sifat orang yang menentang agama Islam, orang-orang yang betul-betul iblis. Betul. Jadi kita kena pandang. Itulah sebab surah Al-Kafirun ini menjadi satu surah penyambung kita bila kita munajat pada Allah Taala. Surah Ikhlas pula. Ya, surah Ikhlas. Namanya surah Ikhlas, tapi tak ada tulis pun dalam situ kata ikhlas. Tapi surah meyakinkan diri kita itu ada Allah, bukan Tuhan. Allahu Rabbi.
Kul, katakanlah wahai Muhammad, fi'il amar tu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah tu tak dua, tak tiga. Wahid. Ya. Allahus samad. Apa saja permohonan, apa saja munajat, apa saja kita hendak, hadapkan kepada baginda, kepada Allah SWT. Allahus samad. Tempat kita mengadu, Allah. Di dalam keadaan kita wabak, kita kena mengadu dengan Allah lah. Nah, munajat pada Allah. Ngadu doa aja, amal tak ada, tak boleh juga. Ya tak? Kena kita. Ya, kena kita muhasabahlah diri. Macam anak dengan bapa. Anak tu nolong kerja pun tidak, apa tidak, tahu-tahu minta duit. Nak ke bapa bagi banyak? Tak ada. Tapi kalau anak itu jujur, anak itu tolong bapa, sembahyang beramal dengan bapa, sama-sama mengaji rajin. Bapa sayang. Bukan lagi RM1 dia bagi, akan bagi RM3. Bukan RM3, RM10. Betul? Sebab kita rasa seronok. Qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Sebab itulah, ya, tu perasaan kita. Bila kita rasa anak kita tu hebat, seronok hati kita. Betul. Tapi kalau anak kita suruh ni, iyalah, tak buat. Buat senam lah, iyalah, tak buat juga. Ya tak? Tapi kita cuba. Ya, untuk ni. Tanda-tanda kita yang dapat, ya, kelebihan, keuntungan di dalam bulan Ramadan itu, dapat tahu. Malam Lailatul Qadar, kita boleh dapat tahu perbezaan kita, perubahan kita. Kalau dulu kita malas-malas, kita jadi rajin seronok. Raya kedua tu terus kita buat puasa 6, settle habis. Isnin Selasa, Isnin Khamis kita buat settle. Semua ni kita cuba. Hanya walaupun sunat, memang sunat, tapi kita nak cari ganjaran, nak cari dekat dengan Allah. Macam mana? Tak? Itulah tandanya kasih sayang dia. Kita rasa ahabba ilallah, kasih kita kepada Allah. Man ahabba syai'an fa aktsaru zik. Barang siapa yang kasih akan sesuatu, pasti akan melakukan sepanjang masa. Ini tanda kasih sayang. Ini lau azan pun tak mau datang, semua tak mau datang, apa dah ini? Tanda sayang. Tanda. Kena zahirkan kepada Allah Ta'ala. Kita nyatakan. Kalau kita tak dapat datang pun, kita berjemaah di rumah. Jemaah di rumah pun tak mau, susah juga ya. Kadang-kadang degil ya kita. Kita pun sendiri kadang-kadang, ya, antara kita degil, ada kadang ada isteri kita degil. Betul tak? Kita minta pada Allah Ta'ala. Kita nak jadi keluarga sakinah bukan senang. Benar. Susah. Tapi itulah ni cobaan kita dalam hayati, dalam semat sembahyang. Jadi semat sembahyang ini sangat penting, ya. Bila waktunya tidak ditetapkan. Solat istigharah ni tidak ditetapkan. Pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Boleh. Ya, solat istigharah. Dilakukan pada bila-bila masa. Tetapi afdal dilakukan pada waktu malam. Itu waktu yang tenang. Waktu siang sibuk. Waktu malam. Tidak galak kabut. Waktu malam. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dah subuh. Tu kalau boleh. Apa dia? Doanya. Doa khas. Allahumma inni astaghiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Sebutkan perkara yang kita nak pilih itu. Isteri mana? Sebut nama lah, nama. Kalau ada 4 perempuan kita nak pilih ni, semua baik. Antara 4 ni. Ini isteri ya, minta maaf. Isteri ni, dia waktu kita bercinta dia baik. Bila kita dah berkahwin 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia dah berubah. Dia berubah. Betul? Begitu juga suami. Kita nak kasih sayang berpanjangan. Ada berubah. Tidur sama pun tak ada. Itu berubahlah. Dulu masa kahwin, kita ni bergoroh juga laki-laki ya lah. Suami ni bergoroh. Tidur. Biasalah. Tak ada bermarah. Duduk sebelah. Tapi dah naik 10 tahun ke 20 tahun, kau ni bergoroh sangat lah. Tidur lain lah. Begitu.
kawan ni suami ni dah usia, bila dia gerak, dia tak boleh tidur lagi. Betul. Dah naik tu 60, 50, 40 pun, kalau dia sedap tidur, dia gerak, bangun. Isteri tu menggerak sebab ngelakkan daripada gorohnya tu. Berdengkor. Ni suami berdengkor, dia gerak. Bila gerak dia tak boleh nak tidur. Dia gerak lagi. Lama-lama boring lah suami tu. Asyik kena gerak. Adik kena gerak. Suami ni berusaha juga, kadang-kadang berusaha. Pergilah hospital apa, cucuk lah, balam test lah semua. Letih. Cucuk hidung, cucuk, semua lah cucuk. Untuk nak katakan di mana dari goroh ni. Pihak doktor pun cek lagi, tak ada juga. Lama-lama kata suaminya, kau nak susah-susah aku tidur lain ya. Ni. Sebab itu kita nak tahu suami isteri yang taat ni susah juga. Yalah. Jadi kita pilih, minta pada Allah supaya kita minta pilih itu antara dia ni boleh hidup semati, tidur bersama. Hidup semati sama. Ni. Maknanya kita kerana Allah Ta'ala. Bila kita letakkan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik. Sebut apa? Siapa nama di antara isteri perempuan yang kita suka tadi? Sebut tak apa. Yang kita pilih. Ghairuni fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Ajilih wa ajilih. Padaru faqdurhu li wa yassirhu li. Summa barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu an hadzal amra. Sebutkan sekali lagi nama dia. Apa dia perkara yang kita nak? Syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili wa ajili. Wasribhu anni wasribni anhu waqdur liyal khaira haitsu la kana summa radini bi. Ni itu doanya ya. Doanya nak cari dah. Doanya carilah dalam kitab-kitab mana. Tak boleh jawab doa Melayu je susah. Dia payah doa Arab, doa Melayu je tak. Boleh doa Melayu pun boleh. Tak apa. Ya. Tu. Sebab kita nak cari isteri yang tulus, dikahwin untuk kita kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah Ta'ala. Maka mudah ya. Solat hajat kita akan sambung akan datang. Okey, setakat itu perkongsian kita. Yang baik semua kepada Allah, mana kekurangan saya maafkan Allah Ta'ala. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.